Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Pada pagi ini insya-Allah dalam kesempatan masa dalam Tanyalah Ustaz bersama saya Ustaz Haji Nik Kamarudin bin Haji Yunuh dalam membicarakan mengenai akhlak. Dalam bicara akhlak pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Membicarakan mengenai akhlak, tajuknya ialah sempurnakan akhlak. Baik, kepada para penonton sekalian, sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan, jangan segan dan jangan malu-malu untuk menghubungi kami di talian 03 77 26 1603. 03 77 26 1603 atau terus ke WhatsApp kami 011 12 33 6480. Diulangi 011 12 33 6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan mengenai akhlak. Adakah sempurnakah akhlak kita? Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Ahzab mengenai akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa maksudnya? Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang amat baik. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, apa yang kita kehendaki dengan akhlak? Khuluq. Sehingga dikatakan akhlak itu juga merupakan adab, merupakan pekerti yang cantik, yang indah. Itu maknanya akhlak. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Makarimah akhlak. Dalam riwayat yang lain salihul akhlak. Maksudnya akhlak yang baik. Ini berarti kita ini dibangkitkan telah mempunyai akhlak. Datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang kita ada, khuluq kita. Maka di situlah lahirnya satu bi'ah, suasana kehidupan yang sempurna dengan akhlak yang baik. Maka di sana ada hubungan kita dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Kita tengok pada sekarang ini musim PKPB yang kita diarahkan untuk berada di rumah itu lebih baik, kecuali ada hal yang penting untuk keluar seperti mendapatkan makanan, pekerjaan dan sebagainya. Maka di sana ada SOP-nya, kan? SOP, standard dia ada. Maka begitu juga di dalam Islam itu sendiri ada SOP dia sendiri. Maka SOP inilah yang kita adakan dalam Islam itu disebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan. Maka di antaranya ialah hifzun nafs, iaitu menjaga jiwa, menjaga diri. Maka dalam sinilah maka lahirnya satu akhlak. Kita tengok bagaimana seorang itu berakhlak ataupun tidak. Sebagai contoh kita tengok seorang yang ada ilmu yang tinggi, belajar tinggi, ijazah, sarjana dan sebagainya. Tetapi bila duduk dalam satu komuniti, sebagai contoh, dia naik satu bangunan apartmen sebagai contoh atau di mana saja, dia sukar untuk memberi salam ataupun bermuamalat dengan manusia yang lain. Walaupun dia hebat dari segi pelajarannya, tetapi oleh kerana muamalat dia, hubungan dia, hablum minan nas itu tidak nampak akan kebaikan dia yang menyebabkan orang lain tidak respect. Man lam yarham la yurham. Baginda Nabi SAW pesan kepada kita, kalau kamu tidak pandai menghormati orang lain, jangan harap kamu dihormati. Ini akhlak.
Walhal, kalau kita masuk satu lift kan, dalam lift tu dah ada 3 orang. Maka kita yang mendatang itu, walaupun kita tinggi level kita, walaupun pangkat kita tinggi, minta maaf lah, mungkin kita dah jadi pengarah, mungkin kita dah jadi lebih pada pengarah, mungkin ketua pengarah, mungkin apa jua status kita. Tetapi kalau ikut SOP Islam, siapa yang seorang itu memberi salam kepada yang ramai. Bukannya ramai. Kalau ramai nak bagi salam, dia akan berebut, betul tak? Dia akan berebut nak bagi salam, semua nak bagi salam. Jadi yang seorang walaupun dia status tinggi, sebagai adabnya, sebagai seorang yang berakhlaknya, maka dia akan memberi salam. Assalamualaikum dengan sebaik-baik salam. Itulah di antara hubungan ataupun akhlak. Sebab itu dalam satu hadis yang panjang, bila datang seorang dalam keadaan kusuk masai rambutnya, dalam suasana nampak macam dia datang dalam permusafiran, lalu ditanya mal iman wa mal Islam wa mal ihsan. Ditanya apa itu iman, apa itu Islam dan apa itu ihsan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencerita al-iman an tu'minu billah, al-islam tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus salah, dan wa mal ihsan. Apa itu ihsan? Dalam ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu itu. Maka di dalam itulah adanya sebuah akhlak, sebuah cetusan adab, tertib dan sebagainya. Maka insya-Allah dalam masa 2 jam pada pagi ini, ibu ayah, adik-adik, kakak-kakak sekalian, terutama sekali yang hari ini hari Minggu kan, hari Minggu kita tak ke mana-mana, dan juga kuliah-kuliah pun ada yang terhenti akibat PKPP dan sebagainya ini. Maka kita tengok, tanyalah ustaz ini, kita tengok bagaimana SOP ataupun adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, terutama sekalinya hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Untuk kita menjadi mereka yang benar-benar berakhlak sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak tadi. Jadi orang menilai kita bukan dengan ilmu, sebab ilmu orang tak nampak. Ilmu kita banyak mana setinggi bukit, segi gunung, orang tak akan nampak ilmu kita. Tetapi segi akhlak, perangai, adab kita, itu yang akan menunjukkan kita tu di mana kita, siapa kita. Maka berakhlaklah kamu dengan akhlak yang mulia. Maksudnya di sini ialah untuk menjadi insan yang sempurna, insan yang baik, itu banyak akhlak. InsyaAllah dalam masa 2 jam ini kita akan gariskan, kita akan tengok SOP adab-adab ataupun akhlak-akhlak yang mulia yang hendak kita tampilkan kepada semua. Bukan kita nak tunjuk kita ni hebat dan sebagainya, tapi insya-Allah selepas kita rehat nanti, jangan lupa untuk kita tengok huraian yang lebih jelas mengenai hubungan kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan maksud. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Basahkan bibirmu dengan zikrullah. Insya-Allah jumpa selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali bersama semua sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dah ini mengupaskan berkenaan dengan sempurnakanlah akhlakmu, dan di mana kita pada hari ini banyak kita menyempurnakan bahagian zahir, pakaian dicantikkan, seluar disegakkan, semua yang berada di luaran kita cantik dan kemaskan, tetapi kita lupa untuk memperkemaskan dan menyempurnakan akhlak yang ada di bahagian dalaman kita. Baik, bagaimana nak menyempurnakan dan memberikan sesuatu yang menarik bila mana dipandang oleh orang lain berkenaan dengan etika, adab dan juga akhlak, kita akan kupaskan satu persatu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Baik, kita nak ambil soalan yang pertama pada hari ini di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita. Mari kita tinjau soalannya dari Puan Nurul Huda Tajuddin. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimanakah cara untuk berakhlak kepada Allah, diri sendiri
bagi ahli keluarga, masyarakat dan alam sekitar agar dapat menuju ke arah akhlak yang sempurna dari segala sudut. Mohon huraian ringkas. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Nurul Huda Tajuddin berkenaan dengan akhlak kepada Allah diri sendiri dan juga makhluk-makhluk lain supaya dapat memberikan kesempurnaan daripada segala sudut. Baik, silakan Ustaz untuk pencerahannya. Nurul Huda ni Nurul Huda. macam dah selalu ni kita. Oh, selalu. Nurul Huda. Baik. Nurul, bagaimana kita berakhlak dengan diri kita dan sebagainya. Saya dalam semakkan dan sebagainya, terlihat ada satu yang dikatakan hadis, Rin. Takhallaqu bi akhlaqillah. Bila kita kaji dengan maksud di sebalik dikatakan hadis, tuan-tuan sekalian, ini dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi situ ada satu pertikaian, sama ada dia benar satu hadis dan sebagainya. Tetapi mafhum di sebalik itu maksudnya berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata yang lain di situ bermaksudnya ialah hendaklah kamu mengambil apa intipati daripada asma'ullahul husna. Sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu, maka berakhlaklah kamu dengan segala sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh iaitu pemurah, seorang yang pemurah sebagai contoh. Maka bagaimana kita berakhlak jadi seorang yang pemurah? Macam inilah. Setiap hari kita mulakan dengan sedekah. Seorang yang sakit, saya nasihatkan, Ustaz bagi tahu di sini, petua dia kalau orang yang sakit sedekah banyak. Orang yang duka cita sedekah banyak. Orang yang keluh kesah sedekah. Apa jua yang kita hadapi, sebagai contoh sekarang juga PKPB ya sekarang kan, juga kita melalui sedekah. Niatkan setiap sedekah yang kita keluarkan itu untuk menyembuhkan sakit, untuk menghilangkan kegusaran dan sebagainya. Ustaz nak keluar pun susah, nak sembahyang pun ada hak-hak dan sebagainya. Satu kaedah yang cukup mudah yang saya ambil daripada kawan-kawan jugalah, pandangan sahabat-sahabat kita, iaitu kita sediakan satu tong di rumah. Rin, lepas ni Rin mungkin dah ada kot, Rin duduk di rumah tu. Satu tong kita buat tu tabung je. Tabung fisabilillah. Setiap pagi sebelum kita pergi kerja, sebelum kita solat subuh, sebelum pergi masjid sebagai seorang lelaki, mungkin dapat pergi masjid di antara 6 orang yang dibenarkan di Selangor, mungkin ataupun di wilayah tu 20 orang, Jumaat 50 orang dan sebagainya untuk sementara ni. Maka ambillah duit berapa sen, berapa ringgit sebagai masukkan dalam tabung tu. Kita ajar juga anak kita, isteri kita untuk masukkan dalam tabung tu. Tapi jangan ambil banyak sangat duit kita kan. Nanti dia ambil selongkar duit kita, nak derma je. Maksudnya mulakan di rumah. Maka akhlaknya pemurah. Jadi yang Nurul tanya tadi, bagaimana berakhlak? Kita mulakan macam tu. Mulakan dengan akhlak itu seorang yang derma. Ambil daripada Asma'illahul husna. Sifat Allah yang Rahman, sifat Allah yang pemurah dan sebagainya. Rahim, sifat Allah yang maha penyayang. Bagaimana kita berakhlaknya dengan anak-anak, dengan isteri. Kadang-kadang kita dengan ahli keluarga cakap agak kasar lah kan. Mungkin orang lain tidak, mungkin saya kan. Mungkin orang lain okey. Bercakap tak percaya, cuba tengok abang kat sebelah ataupun tengok pasangan kat sebelah. Sekarang ni, sebab tak pergi ke mana-mana, nak jogging pun payah kan. Dan terhad ni, saya tahu sekarang tengah tengok, tanyalah Ustaz, cuba tengok pasangan sebelah. Tanya bercakap. Kadang-kadang kita dengan pasangan di rumah ni agak kasar. Tidak ada rahim dia, tidak ada kasih sayang. Marah selalu. Tapi bila pergi pejabat, dengan kawan-kawan, agak baik. Begitu juga bila kita belanja dan sebagainya. Dengan kawan-kawan kita tak berkira sangat. Tapi dengan anak-anak, dengan kadang-kadang berkira. Itu orang lain okey. Akak, abang-abang yang ada depan TV tu okey. Mungkin yang bercakap, mungkin Azrin, mungkin kami. Kita harapkan maksudnya, itu lah. Akhlak kita dengan diri kita mulakan. Cari daripada, walaupun itu bukan hadis, takhallaqu bi akhlaqillah, walaupun dia bukan hadis, tapi mafhum daripada situ, kita ambil daripada nama-nama Allah yang maha sempurna itu, kita akhlakkan diri kita. Maka begitu juga dengan haiwan, dengan pokok kayu alam sekitar. Mana kita jangan merosakkan dia, kerana tidak ada sifat yang merosakkan itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasab aydin nas. Kerana tangan manusia yang merosakkan muka bumi, maka merosaklah sekaliannya yang ada. Maka begitulah kaedah kita, Nurul, untuk kita berakhlak sempurnanya. Untuk menyempurnakan akhlak kita, kita ambil daripada nama-nama Allah yang maha sempurna itu, maka kita
masukkan macam Azrin sebutlah, mana betul. jiwa kita, roh kita diisi, bukan hanya zahir sahaja. Pagi tadi dah sarapan, tapi ini sarapan batin, sarapan roh kitanya ialah dengan tanyalah ustaz. Jadi insya-Allah dengan kita ambil Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha sempurna, lalu kita letakkan pada diri kita. Itu satu. Yang kedua, lihatlah contoh yang tidak lari dan tidak lain dan tidak bukan daripada jalan yang sebenar, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, sebagai satu ikutan yang paling baik, yang paling sempurna. Jawapan yang menarik bila mana disebutkan nak melengkapkan sudut daripada akhlak tersebut adalah bila mana kita berakhlak dengan nama-nama Allah yang 99 dan juga ikut junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutan akhlak yang sempurna. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nai Azrin dan juga Ustaz Nik Kamarudin Nik Yunuh. Macam kenal ya. Siapa di sana Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Ya, Ya, Tuan. Assalamualaikum Ustaz dan Nai. Assalamualaikum. Ya, soalan saya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz dah menyebut tadi mengenai akhlak kita sesama manusia dan dengan Allah. Ni kadang-kadang saya sendirilah Ustaz. Saya tak kata siapa-siapa ya. Saya di rumah pun kadang-kadang ada agak dengan pasangan ni, dia macam Ustaz cakap tadilah. Terpantang apa yang dikatakan silap sikit dia nak melenting lah. Nak marah lah Ustaz. Jadi kadang-kadang pun kalau pergi masjid tu bukan main lawa dengan jubah, dengan serbannya. Tapi kat rumah sembahyang baju pun tak pakai Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, adakah cara ataupun kaedah yang terbaik lah Ustaz? Kita ni nak menyempurnakan akhlak bukan sesama manusia je pun, buat kata Ustaz tadi dengan environment ini, persekitaran, alam sekitar pun kita kadang-kadang buang sampah ikut suka hati je, bukannya buang di tempat yang disediakan. Jadi apakah kaedah yang terbaik lah Ustaz? Selain daripada Nabi sebagai contoh role model terbaik itu, adakah cara-cara tip-tip kaedah yang terbaik untuk kita baik dengan isteri, baik dengan rakan-rakan dan juga baik sempurna akhlaknya dengan alam sekitar ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar bila Tuan Omar sebut berkenaan dengan macam mana ketika mana kita berhadapan dengan orang lain akhlak kita baik, tetapi bila mana dengan ahli keluarga ataupun berseorangan Ustaz, ataupun kita dalam keadaan berseorangan berubah akhlak kita menjadi lain. Jadi kata Tuan Omar sebentar tadi, mungkin ada cara lain untuk kita ni membaiki akhlak kita bila mana sudah berada dalam keadaan cacat dan tercela. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi pemanggil pertama Tuan Haji Umar. Inilah pemanggil tega, pemanggil setia kita, alhamdulillah. Moga-moga istiqamah. Yang lain juga jangan putus asa. Cuba lagi, cuba menjadah wajadah. Siapa berusaha dia akan dapat, insya-Allah. Itu salah satu untuk dapatkan ilmu dan juga untuk menaburkan ilmu kepada yang lain dengan bertanya persoalan-persoalan, minta tip macam mana. Yang pertama sekali saya sudah pasti Rasulullah sebagai ikutan kita. Mungkin kadang-kadang kita nak tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita tak belajar kan. Saya sarankan di sini kalau yang belajar tu kita yang sempurna ialah Syama'il Muhammadiyah. Itu kesempurnaan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ segala-galanya ada, dan juga dalam sahih-sahih Bukhari dan juga Muslim ada lagi tambahan-tambahan yang lain sebagai contoh. Baik, itu satu yang utama. Dan yang kedua, macam Tuan Juma kata, macam kaedah lain lah selain daripada ikut sunnah dan sebagainya. Macam inilah. Kalau kita nak jadi orang nak baik kat kita, hendaklah kita baik dengan orang lah. Bahasa mudahnya macam tu. Kita berjiran sebagai contoh. Ini adab dalam berjiran, akhlak kita dengan jiran sebagai contoh. Kalau kita tak mulakan dengan kebaikan, kita jangan harapkan kebaikan dia orang. Kita tak mulakan dengan bagi mi goreng kat dia. Jangan harap dapat bihun goreng kat kita. Kita kena mulakan dulu. Kita mulakan. Sebab kita nak jadi baik kan. Kita yang nak jadi baik. Tak kira lah Muslim ke non-Muslim, semua nak jadi baik ni. Nak jadi baik. Jadi bila kamu nak jadi baik, kamu kena baik dengan orang. Senyum macam Azrin. Pagi bila senyum kan. Mungkin kita ada masalah sendiri, tapi senyuman itu sebagai satu sedekah. Kita faham konsep itu. Maka kalau kita boleh buat baik kepada orang, sudah pasti orang akan buat baik kepada kita. Kita pegang macam tu. Jangan kita pegang, aku dah buat baik kat dia, tapi dia tak buat baik. Sebab itu Islam aja, jangan kita beri sesuatu mengharapkan balasan. Beri sesuatu tanpa harapkan balasan, kamu tidak akan stres, kamu tidak akan rasa tekanan. Bila kita beri sesuatu, orang tak balas. Sebab aku tak harap apa-apa, just aku nak baik. Kau kawan baik, kau baru berjiran dengan aku sebagai contoh. Itu mudahnya.
Sebab itu kalau kita yang belajar ni dia akan ikut apa ni dia punya SOP agama, sebagai contoh yang hadis yang kita sebut pada awal muqaddimah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai menghormat orang, dia tidak akan dihormati. Kalau kamu ingin dihormati, hendaklah kamu hormat orang. Saya buat kes yang awal tadi, iaitu kedudukan kita sebagaimana kita kedudukan tinggi, ada jawatan tapi tak pandai nak bagi salam dengan orang buat gotong royong di blok kita tak turun dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita berakhlak di situ, kalau kita sebagai orang yang ada status sebagainya, kalau kita turun tidak menjatuhkan martabat. Sebagai contoh abang long, abang kita kan. Abang kita ada Kak Long, kita ada abang long. Tiba-tiba yang buat silap tu ialah adik, bukan abang yang buat silap, tapi abang tu pergi minta maaf lah adik, kenapa adik tak bercakap dengan abang ataupun kurang lah, biasanya sebulan sekali adik telefon dan sebagainya. Adik nak marah apa? Kita tahu adik sebenarnya adik yang buat salah sebenarnya. Tapi sebagai abang yang minta maaf. Begitu juga dalam rumah tangga. Apa salahnya kalau seorang sang suami itu dia nak jadi baik, dia yang mulakan maaf dulu. Contohnya bila nak tidur malam lah biasanya. Tidur malam, kita yang pegang tangan isteri kita, pegang yang panggillah nama yang sesuai sikit. Akhlak kan? Panggil yang ke, tik-tik ke, ayam itik ke. Ikutlah mana-mana yang dia suka, tak kisahlah. Daripada pagi tadi sampai malam ni, abang minta maaf lah kalau abang bagi nafkah yang tak sempurna kepada awak. Abang ni insan biasa yang tak cukup sempurna sifatnya, zahir dan batin. Jadi abang minta maaf yang cuba kita rendahkan macam tu sekali, tengok. Macam mana isteri? Saya rasa dia menangis. Tapi kita mengharapkan sang isteri dulu yang minta maaf. Bang, saya minta maaf lah bang, saya mungkin ni. Okeylah. Orang lelaki akan jawab itu. Okeylah. Jadi kalau kamu nak dipuji, dipuja atau sebagainya, kamu nak reti memuji dan memuja. Itulah kaedah dia. Maksudnya, kalau kamu nak jadi baik, orang baik kat kita, mulakan dengan kebaikan itu kepada orang lain. Begitu juga kepada pasangan dan sebagainya. Mulakan dengan tutur kata, dengan apa ni, sapaan dan sebagainya. Walham, contoh kita, orang kita ni, baik, dia tengoklah Cik Kiah tu, minta maaf Cik Kiah punya nama sejak Cik Kiah jemur kain, sambil-sambil nak pergi pasar. Cik Kiah, jemur kain ke? Contoh. Walau dia tahu. Sebab apa? Sebab itu keramahan dia, sebagai akhlak dia menegur. Yang Cik Kiah boleh jawab, takkan, tak nampak aku makan gulai lah. Tak ada. Dia akan sebut, maksudnya dia dah tahu perbuatan tersebut, tapi dia mulakan untuk peramah, untuk akhlak. Sebagai tegur ataupun sapaan. Itu di antara yang boleh kita buat dalam masyarakat ataupun berjiran ataupun ada akhlak kita dengan ahli keluarga dan sebagainya, insya-Allah. Saya suka bila Ustaz sebut tadi berkenaan dengan jangan kita minta orang baik dengan kita, tapi kalau kita pun tidak mahu berperangai baik dan berakhlak dengan orang lain, tapi kita minta yang terbaik daripada mereka yang berada bersama dengan kita. Kita yang patut mulakan terlebih dahulu. Baik. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Kamaruddin Yuno dan Da'i Azrin. Saya Haji Tukinon. Haji Muhammad Saleh daripada Sudai Johor ya. Ya tuan Haji Tukinon. Kabar dulu kabarnya waras lah Cik. Johor lah ni. Semua keadaannya baik dan saya alhamdulillah. Terima kasih kepada semua kru tanya Ustaz pagi ni. Soalan saya Ustaz. Ya. Gini Ustaz, ini akhlak anak kepada kedua ibu bapa lah Ustaz. Ibu bapa tengah nasihat, belum habis nasihat, dia dah menjawab, maknanya dia dah tengking, maknanya cakap dipotong. Adakah akhlak yang baik pada anak-anak kalau dia lakukan perkara yang begitu Ustaz? Sebab apa? Biarlah cakap habis dulu, baru bercakap. Jadi anak-anak yang baik. Ini tak ada. Belum habis bercakap bersuara, anak dah tenting ataupun dia dah potong nasihat ibu bapa. Minta penjelasan Ustaz pagi ni ya. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Tuan Haji Tukinon bertanyakan soalan berkenaan dengan nasihat diberikan kepada anak-anak, tetapi sebelum habis nasihat tersebut ataupun pendapat ataupun ayat-ayat yang menarik diberikan oleh ibu dan bapa sudah pun dipotong oleh anak, dan tambahan tadi dikatakan ada pula yang menengking di pertengahan jalan ketika mana sedang memberikan nasihat. Adakah itu perkara yang baik dan bagaimana nak mengubah menjadi satu akhlak yang baik untuk anak-anak? Silakan Ustaz. Adik-adik sekalian lah, adik-adik, anak-anak. Saya dah ada cucu sebenarnya. Saya dah ada cucu. Dah ada cucu Ustaz? Jadi anak-anak, adik-adik lah sebut kan. Ni atuk tau, bukan datuk ya, atuk.
Baik, anak-anak yang baik, adik-adikku sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan uff kepada kedua ibu bapa kamu. Itu dari segi Islam lah kan. Kalau ada yang sahabat-sahabat di luar sana yang tidak Islam, mungkin dia tidak ikut tertib atau SOP bagaimana akhlak kita dengan ibu bapa dan sebagainya. Namun kan ingat kita kena ingat dulu. Wa imma apa agama pegangan sekalipun, kamu kena ingat kamu dilahirkan daripada perut ibumu yang mulia. Dia kandungkan kita 9 bulan 10 hari, bawa ke mana-mana. Dan seorang, kalau kita tengok, kalau Islam, satu kitab yang cukup cantik yang selalu Ustaz dah bawa, kitab Muhimmah fi Ulumul Hadis. Kitab Muhimmah fi Ulumul Hadis membicarakan mengenai hak suami isteri. Maka di sana disebut juga peranan seorang ibu bapa sebagai contoh. Sebagai contoh, dia mengandungkan 9 bulan 10 hari itu waktu tempoh yang begitu lama. Dia tidak pernah mengharapkan kematian daripada anaknya. Dia pernah mengharapkan kematian anaknya walaupun anaknya sakit, walaupun anaknya OKU, anaknya macam mana sekalipun, dia tetap mengharapkan anaknya sihat, segar, bugar dan sebagainya. Bagi seorang anak pula, bagi seorang anak yang jaga bapa atau ibunya yang sakit, yang telah nyanyuk dalam usia tua dan sebagainya, dia di benak fikirannya akan ada perasaan supaya orang tua ini cepat pergi. Sebenarnya walaupun dia bagus, anak-anak boleh katakan baguslah jaga ibu ayah gilir, abang long tukang angor, kadang-kadang macam itulah sebab kita masing-masing ada kerja dan masing-masing kan. Tetapi waktu yang sama akan ada was-was, akan ada bisikan-bisikan syaitan yang menyatakan kenapalah orang tua ni tak mati dulu. Dah penat dah, letih dah, kita sibuklah mesyuarat, kita ada sana sini. Akan ada terlintas. Tetapi ingat wahai anak-anak, wahai adik-adik sekalian, ibu kamu, bapa kamu tidak pernah terlintas di fikiran mereka untuk kamu mati. Wa imma macam mana sekalipun. Sebab kita ingat awal dulu Rin, anak dia nakal, balik maghrib, lewat sebagainya, dia akan sebut budak bertuah. Bertuah punya anak. Allah bertuahnya budak ni maghrib baru balik. Dia tetap mendoakan yang baik-baik. Dia tetap akan mendoakan yang baik-baik untuk anak dia. Jadi kalau kita tengok daripada situ, ayah kita selalu tipu kita. Mak kita selalu tipu kita. Macam mana dia tipu kita? Bila kita minta, ayah nak minta duit, nak bayar yuran, ada koko kan, ada tambahan, nak pergi berkelah. Begitulah dulu kan, nak pergi berkelah, cuti penggal ketiga. Jadi minta RM1, RM2. Ayah sebenarnya tak ada duit kan. Ayah tak ada duit, tapi ayah sanggup, tak apa, berapa nak ni? Nak RM5. Bukan banyak pun masa tu kan, RM5, RM3 nak beli bihun, beli lemonade, air botol kecil tu kan. Macam itulah. Tapi ayah kata okey tak apa, ayah ada duit. Walhal ayah sebenarnya tak ada duit. Ayah tak ada pun duit. Ayah pergi minta sana, ibu pun kadang-kadang pinjam sana pinjam untuk kita besar, untuk membesarkan kita, untuk bagi ilmu kita, untuk bagi pelajaran sehingga kamu jadi doktor, sehingga kamu jadi guru, sehingga kamu jadi pensyarah. Apa juga mana kamu level kamu lebih tinggi daripada bapa dan ibu kamu. Dia sanggup segala-galanya, sanggup lapar asalkan kita kekenyangan, sanggup dia berjaga malam asalkan kita ketiduran Rin. Tetapi waktu yang sama ingat anak-anak, kalau itulah yang dia buat kepada kita, kalau kamu seorang insan yang baik, yang soleh, yang baik, adakah kamu nak balas madu yang diberi itu, kamu nak balas dengan tuba? Madu manis yang diberikan engkau nak balas dengan empedu yang pahit? Kita kenang macam tu. Kita kenang macam tu. Bila kita kenang macam tu, baru kita nampak peranan dan juga jasa ibu bapa. Dia tak harap kau jadi engineer nanti kau kena balas balik, kau kena bayar balik. Ayah dah jamin kau pinjaman dengan apa? PTPTN. Tak kita nak sebut sebab kita tak pernah berhutang kan. Maksudnya kita fikir yang tu tergamak tak di hati kita untuk macam Tuan Haji Turkino dia nak pancung cakap. Biarkanlah dia cakap apa. Selagi orang tua kita bercakap, selagi ibu ayah kita bercakap, bererti dia masih lagi alert, dia masih lagi prihatin, dia masih lagi sayang kat kita. Walaupun kadang-kadang kita dah dewasa dah beranak pinak dah kita. Tetapi daripada mulut dia tetap juga akan ada kata-kata nasihat. Itulah ibu bapa kita. Maka tergamaknya kalau seorang ibu sedang bercakap, ayah sedang bercakap, udahlah kamu potong cakap dia. Dia tak habis apa nak cakap lagi kan. Waktu yang sama kamu jegah sedik dia. Kalau segi orang agama, orang Islam, dia ada hukuman dia tertentu. Maksudnya di sana balasannya ialah
fala taqul lahum uffin. Kata sekalipun. Riak muka tak nak buat pun. Mak tolong angkat kain. Mak tolong beli gandum kat mak. Itu kata saja. Itu bukan kata dia lawan cakap. Dalam arti kata gerak-geri badan dia menunjukkan dia enggan untuk melaksanakan apa yang mak ayah dia buat. Itu pun sudah dikira satu dosa, satu kederhakaan selepas syirik kepada Allah. Dan antara dosa-dosa yang besar, syirik billah, semua apa? Kemudian derhaka kepada kedua ibu bapa. Mana dia tahrah yang kedua itu ialah di antara dosa besar, ialah mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi anak-anak di luar sana, adik-adikku sekalian, dengar baik-baik. Selagi ibu dan ayah kita bercakap kepada kita, berarti dia masih sayangkan kita. Dia nak masa depan kita begitu untuk kita. Dia buat bukan untuk dia. Dia buat untuk kita, untuk masa depan. Sebab itu dia nasihat kita, bagi tahu kita yang baik-baik. Jadi mudah-mudahan anak-anak di luar sana, kita semua doakan, kita semua menjadi anak-anak yang terbaik. Anak-anak yang penuh berakhlak kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah jaminan syurga menanti kita, insya-Allah. Marah bukan tanda benci, tetapi sebenarnya nasihat itu tanda mereka sayang kepada kita, dan kalaulah tidak sayang maka dibiarkan saja, apa yang berlaku pun tidak diendahkan. Patut diperhatikan setiap bait kata nasihat yang keluar daripada lisan mereka itu adalah untuk memperbaiki kehidupan kita, khususnya memperbaiki akhlak anak-anak mereka. Baik, untuk soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Pak Suli Romli. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru yang bertugas, semoga semua dalam rahmat Allah, amin. Terima kasih mendoakan. Soalan saya, pusat pemulihan akhlak, pusat pemulihan dadah banyak didirikan untuk membendung salah laku buang bayi dan penagihan dadah. Setelah keluar, mereka ingin menjadi baik, namun pandangan serong sesetengah masyarakat buat mereka rasa tersisih. Apakah peranan kita untuk membimbing dan menyokong mereka ini agar terus istiqamah dalam menjaga akhlak yang baik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Pak Suli Romli bertanyakan soalan berkenaan dengan bagaimana kita sebagai masyarakat untuk membantu mereka yang nak berubah akhlak mereka menjadi baik supaya terus berada dalam keadaan istiqamah. Silakan Ustaz. Baik, Pak Su, terima kasih. Soalan yang cukup cantik. Itu sebahagian lah, kita kata tidak sepenuhnya. Bila ada sejarah hitam seorang itu, kita melihat kepada sejarah dia. Sebab tu dalam rumah tangga pun kalau ada sejarah hitam, tak perlu nak cerita nak jadi orang yang terbaik, dia kalangan yang terbaik untuk cerita segala sejarah hitam dalam hidup. Betul. Tak perlu. Sekiranya perbuatan ataupun menceritakan segala sejarah itu boleh memporak-perandakan hubungan rumah tangga, tak perlu cerita. Maksudnya benda tu sejarah itu sebelum. Maknanya kita nak tunjuk kita ni baik sangat. Dulu sebelum saya kenal you, kan, sebelum kahwin dengan you, saya ni begini. Tak perlu pun. Dia pun tak tanya. Kalau dia tanya sekalipun, saya insan biasa. Sudah pasti saya ada dosa, kesilapan sudah pasti ada. Sebab kullu min ada khata'un, setiap anak Adam tu berdosa, dan saya pun di antara pendosa itu. Tapi setelah saya kahwin dengan awak, saya taubat, saya jadi insya-Allah saya jadi isteri yang solehah atau suami yang soleh sebagai contoh, kan. Jadi persepsi orang, persepsi ini yang susah kita nak ubah, Rain. Bila sesuatu yang tak elok sebagai contoh, kita ambil katalah jadikan teman hidup kita sebagai isteri kita orang yang ada sejarah hitam dalam hidup dia, ataupun mungkin pakaian tak ikut sunnah, ataupun meledah aurat dan sebagainya. Kita nampak yang buruk dia dahulu, tanpa kita nak menerima akan kebaikan yang kemudian. Sepatutnya bila dia dah berubah, sebagai contoh bekasan banduan penjara yang sebagainya, ataupun daripada yang penagih dadah, dia dah kesembuhan dan sebagainya. Bahkan saya katakan bahawa saja banduan-banduan, mungkin juga orang yang nak dihukum dan sebagainya, kadang-kadang mereka ni terlebih baik daripada kita yang tidak pernah dipenjarakan. Seolah-olah kita rasa kita ni maksum, kain putih yang tak pernah ada noda-noda titik-titik hitam. Seolahnya begitu. Seolahnya kita putih macam ustaz pakai ni tak pernah dibasuh. Maksudnya bersihnya aku ni, menyebabkan orang lain kita nampak kotor. Sebab kita nampak macam itu, sebab kita merasakan kita itu hebat, kita itu bersih, seolah-olah maksum macam para nabi. Hatta Nabi SAW walaupun dia maksum, dia tetap juga dengan ibadatnya, dengan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pula sebagai insan yang kata alhamdulillah, aku tidak terpalit dengan najis dada, aku tidak terpalit dengan rompakan, aku tidak terpalit dengan pelacuran. Alhamdulillah, Allah jaga aku. Tapi waktu yang sama sebenarnya itu ujian untuk kita. Baik ujian buruk pun
ujian. Allah uji kita untuk kamu ambil persepsi yang baik kepada mereka yang nak berubah. Dan dia telah pun berubah. Maka masyarakat hendaklah menerima perubahan ini sebagai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam hal kebaikan. Man ra'a minkum munkaran, begitu juga Nabi sebut, tengok kemungkaran falyughayyir, maka ubah. Bila orang itu dah berubah, apa lagi yang kamu nak buat? Bila orang dah berubah, dah ikut apa yang Nabi SAW sarankan, kenapa kita begitu orang kata kita macam kita sempurna tadi? Sepatutnya alhamdulillah kamu telah berubah, kamu jadi yang baik. Tinggalkan masa-masa lampau, bawa dia kepada jalan kebenaran, dekat dia dengan kebaikan, ajarkan cara-cara untuk buat kebaikan dan sebagainya. Bukannya kita mengatakan, tak boleh percaya ni, aku tengok muka ni, muka banduan ni. Kita yang menyebabkan orang itu kan, dah alang-alang celup perkasam biar sampai pakai lengan, alang-alang dah. Dia mula buat pantun, mula buat macam-macam lah. Sebab persepsi kita, sebab kita sendiri seolah-olah kita ni ada rasa kesombongan sebagainya. Jadi semua sekali termasuk saya yang bercakap ini juga, kita menerima hakikat untuk kita bertolong-tolongan dalam kebaikan. Mereka nak berubah menjadi baik, sebenarnya itulah wa khairu khata'un tawwabun. Setiap orang yang buat silap, yang paling baik kata Nabi SAW, orang yang taubat, orang yang kembali kepada Allah. Sehingga Nabi kata at-taib habibur rahman, orang yang bertaubat, orang yang kembali, banduan yang telah pulih ataupun yang telah nak kembali ke pakai jalan, dia itu orang yang kekasih Allah yang maha sempurna, Allah yang maha pemurah. Bantulah mereka dan berilah mereka semangat untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Dan ingat, tidak semestinya orang yang jahat itu tidak ada masa depan, dan yang baik itu tak semestinya tidak ada masa lampau. Sidang penonton dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Antara tiga manusia yang digemari dan disukai, dicintai oleh mereka yang berada bersama dengan kita. Yang pertama adalah mereka yang suka memberi nasihat dalam keadaan yang terbaik. Yang kedua adalah mereka yang suka membantu dengan penuh keikhlasan. Dan yang ketiga, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, mereka yang berakhlak sempurna. Tiga manusia yang disukai dan dicintai. Dan mudah-mudahan dalam tiga golongan ini kita termasuk salah satunya ataupun tiga-tiga itu kita mempunyai sifat-sifat tersebut. Baik, sidang penonton, kita mempunyai panggilan, kita mempunyai pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz, saya Ismail berasal Bulog. Ya tuan. Soalannya tuan, Tuan Ismail. Bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana ada sesuatu yang hendak disampaikan kepada sahabat-sahabat baginda? Okey, yang kedua, dalam majlis menuntut ilmu, segelintir jemaah tidak fokus dan bercakap-cakap di hal belakang. Adakah ini menunjukkan diri seorang itu tidak berakhlak? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail. Soalan yang pertama tadi cantik dan jarang-jarang ditanya berkenaan dengan adab menyampaikan berita. Itu satu benda yang menarik untuk kita belajar pada hari ini berkenaan dengan adab menyampaikan berita. Dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan mereka yang bercakap-cakap di dalam majlis ilmu, adakah itu menunjukkan mereka ini tidak berakhlak? Jadi jom kita dengarkan pencerahan di Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ta'addabu qabla an ta'allamu. Berakhlaklah kamu sebelum kamu belajar. Maksudnya di situ soalan yang kedua lah. Maksudnya seorang itu perlu berakhlak sebelum dia pergi belajar lagi. Akhlak itu satu benda yang adab. Sebagai contoh, kita ambil mudah dulu. Selepas itu baru kita belajar akhlak. Maksudnya seorang yang tak pandai berakhlak, sebagai contoh dengan guru dia sendiri pun cakap kasar ataupun tidak
mengikut tata cara belajar dan sebagainya. Sebab belajar ni dia macam anak sekolah lah, anak sekolah. Anak sekolah kita sediakan pensel, pen, buku dan sebagainya. Itu adab-adab dia, kaedah atau cara untuk belajar. Maka begitu juga sebenarnya belajar dia sebagai orang yang retua lah. Remaja tua saya panggil retua lah. Dalam usia Istilah kita baru tu. retua. Remaja tua yang belajar di Masjid Surah kebanyakan tak ada pen, tak ada buku. Sebab dia rasa mungkin dia lebih hafazan, dia lebih kuat ingatan lebih pada Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i 8 tahun dah hafal Quran. Tapi belajar tetap ada buku kan. Mungkin kita lebih alim, lebih hafazan daripada Imam Syafi'i. Maka kita retua-retua yang ada di masjid ni tak ada adab dia dari segi belajar tu dia tak ada daripada awal. Iaitu tak ada buku, tak ada. Kalau ada handphone yang boleh catat pun tak kisah. Sebab di sana kita nak menulis sesuatu yang mungkin kita terlupa selepas beberapa ketika. Sebab kita masa kita belajar kita ingat lagi alhamdulillah. Bila turun tangga surau, tengok selipar kita ada sebelah je. Satu lagi tak ada. Ada situ dah hilang fokus dah. Aku belajar apa tadi Akhlak aku belajar tadi, selipar aku tak ada, menatang. Dah keluar dah. Satu perkataan. Masa tu serban ada atas kepala tau. Jubah meleret lagi tu. Tapi dah keluar perkataan menatang. Binatang. Maksudnya ada sumpahan dah. Baru selipar. Bila pergi pula kat makanan. Tengok-tengok. Ya Allah. Nasi lemak telur. Sebiji belah 8. Siapa? Dah dua-dua. Maksudnya yang belajar tadi dah tak ingat lah. Sebab itu kena mencatat, kena rakam ataupun tulis. Itu kaedah daripada adab daripada awal. Sebelum kita belajar kita dah ada adab itu kita kena belajar dah. Dan juga bila kita dah belajar nanti tergamak dah. Saya ingat guru saya Syekh Nuruddin bila seorang tu belajar sebagai contoh dia hulurkan kaki ada orang yang hulurkan kaki. Dia tinggalkan majlis. Guru saya tinggalkan majlis sebab bila ada di kalangan anak murid yang tak tahu adab. Maksudnya dia bukan marah sebab hulur kaki kepada tok guru, tetapi di hadapan kita ada kitab. Ada kitab. Dalam kitab itu ada kalamullah. Ada lafzul jalalah Allah. Maka kalau segi logik, kita fikir logik. Kita tak payah pakai Quran ataupun hadis lagi. Logik kita. Kaki kita tempat yang kita pijak, tempat kotor mungkin dan sebagainya. Lalu kita hulurkan kepada kalamullah yang maha suci. Segi akal kita beradab ataupun tidak. Gitu. Sebab itu kerana ulama kata beradablah kamu sebelum kamu belajar tadi. Maksudnya di situ adakah adab kamu betul atau tidak? Kalau kamu rasa kamu kebah kaki, buka sila kamu itu, buka sekejap betul-betulkan ataupun mungkin minta diri keluar sekejap sebab kamu tak boleh duduk lama sebagai contoh. Keluar betulkan balik. Kalau masuk balik masuk ataupun menyoroklah sebab kamu tak boleh nak lipat kaki dan sebagainya. Itu ada awal sebelum kita belajar. Maka daripada situ barulah kita belajar, barulah kita menjadi seorang tetamu Allah di rumah Allah dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena ingat bila kita berada di taman-taman syurga iaitu di majlis ilmu, majlis ilmi rawdatun min riyadil jannah, kita ingat kita berada di taman syurga. Maka bila kita berada di taman syurga, kita jaga akhlak, adab sebagai orang taman syurga. Kita berada di rumah Allah, kita jaga adab susila, kita berada di rumah Allah. Kita berada di rumah manusia, rumah orang. Juga kita kena jaga adab, akhlak. Kalau kita pertama kali masuk rumah orang, maka tidak sayugia. Kita lama tidak sayugia. Maksudnya tidak sepatutnya mata kita melilau ring. Maksudnya kata ring pertama kali datang rumah ustaz sebagai contoh. Sekejap. Habis tengok semua. Lampu dia. Kenapa pasang lampu ni? Elektrik banyak bayar ni. Sarang laba-laba pun ada. Cakap sedap dalam tanyalah ustaz. Tapi rumah dia bersepah, bersawang. Itu tak ada akhlak. Masa kita masuk rumah orang, lebih-lebih lagi kalau kali pertama masuk, kita duduk sebagai tetamu. Duduk, tenang. Kalau ada makan, makanlah. Kalau ada minum, minumlah. Jangan pula, takkanlah mari daripada tadi lagi. Air takkan tak ada. Wah, itu dah melampau. Dia order, Ustaz. Tu kaedah dia macam tu. Itu maksudnya akhlak ataupun adab kita ketika kita berada di rumah orang. Maka begitu juga adab kita bila kita belajar ilmu dan sebagainya. Barulah kita jadi orang yang beradab. Bila kita dah belajar adab, ajar akhlak, tasawuf dan sebagainya, jadilah kita orang yang beradab atau orang yang berakhlak. Baik. Persoalan yang pertama, kaedah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada benda yang penting, maka Nabi akan ulangnya salah satu marat. Nabi akan ulang dan ulang.
Maksudnya, bila mana ada benda tu penting, Nabi akan ulang sampai 3 kali. Kebiasaannya Nabi SAW, dia akan tanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ala ukhbirukum bi khairin naba'in, kau nak tak aku ceritakan dengan sebaik-baik berita? Itu Nabi suka pelawar macam tu. Adakah kamu suka unabbi'ukum, aku nak cerita ke engkau? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami suka. Adakah kamu suka? Sebab itu kata-kata yang saya belajar dari motivasi dan psikologinya, kita mulakan dengan yang baik, positif. Boleh. Kita kata, boleh tak boleh? Jangan ada tak boleh. Boleh. Jadi tak ada jawapan yang boleh kata tak. Sebab dia kata, boleh. Boleh. Makan. Makan tak makan? Ada jawapan tak makan. Maksudnya, nak tak nak? So kita kata, makan. Kalau dia kata memang minta maaf saya puasa sebagai contoh. Maksudnya dia akan jawablah. Tapi kata makan tak makan, dia akan jawab tak. Sihat tak sihat? Sihat. Maknanya kita mulakan dengan positif. Sebab tu Rasul mulakan dengan ala unabbi'ukum, aku nak ceritakan kau. Kau nak tak? Nak tak? Mana perkataan positif itu kita dahulukan. Kalau kita bicara Nabi lah SAW, satu. Yang kedua, Nabi bila bicara ini penuh dengan tasamuh, penuh dengan kebaikan, lunak, sehingga disebut harrama 'alan nari hayyinun layyinun sahlun qaribun. Maknanya haram api neraka itu ke atas orang yang hayyinun layyinun. Maksud orang yang hayyin, orang yang lembut, perkataannya baik, mudah berurusan dengan manusia, lebih dekat, akrab dan sebagainya. Maka orang ini haram daripada api neraka tu. Itu jaminan Nabi SAW kepada kita. Maka perkataan Nabi bila bercakap dengan sahabat, dengan kawan-kawan, dengan pasangan, anak-anak, bercakap dengan hayyinun layyinun, bahasa yang lembut. Bukan lembut tu bukan. Bukan, itu lain. Ini bercakap dengan bahasa yang mana tidak menggurui perasaan. Tetapi ingat, apabila baginda Rasul SAW berkhutbah, ihmarrat ainah, merah mata dia, tegang segala urat, disebut nawajis urat yang kiri, orang Kelantan panggil urat semerih. Urat kiri kanan ni akan keluar urat ni, akan timbul urat di dahi. Merah matanya seolah-olah dia memberi arahan dalam peperangan. Apabila melibatkan hukuman dan sebagainya, bila khutbah, bila ceramah dan sebagainya. Tapi dalam bicara biasa, seolah-olah macam dia ni macam membuai orang yang tidur. Apa khabar? Sihat nak? Alhamdulillah. Perkataan dia bukan tanya, apa khabar? Sihat? Dah makan belum? Itu yang tak sesuai diguna pakai oleh sang isteri, terutama sekali dalam hubungan suami isteri lah. Jangan sekali-kali kita duk guna perkataan mak badar ataupun mak iwat lah. Dah makan? Tahu balik. Gunakan, abang dah makan ke belum? Ma'arid lis-sukun. Bila guna ma'arid lis-sukun, suasana tu akan lebih harmoni lagi, lebih aman. Abang dah makan ke belum? Dia punya tarik ujung tu, ma'arid lis-sukun, bukannya mak badar. Dah makan? Tidur? Bangun? Mana? TV3? TV9? Dia tak sesuai. Jadi Rasulullah SAW bila muamalat dengan manusia dengan sebaik-baik layyinun hayyinun sahlun qaribun. Jadi kalaulah neraka tak masuk, sudah pasti dia ke syurga Allah Subhanahu Wa. Itulah di antaranya Tuan Haji Ismail, di antara cara Rasulullah SAW bila mana dia berbicara atau berpidato. Ada banyak lagi, insya-Allah kita akan kongsikan di selepas ini ataupun di lain-lain masa, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk 3 perkara sebentar tadi. Adab dalam menyampaikan berita. Yang pertama, diulang sebanyak 3 kali. Yang penting itu. Yang kedua, diberikan dalam keadaan yang lemah lembut. Dan yang ketiga, bertanya dahulu, nak tak aku kabarkan kepada kamu tentang berita tersebut. Akhlak yang patut dijaga ketika mana nak menyampaikan berita. Baik, lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Tuan Abdullah Osman dari Seremban. Ya, soalannya Tuan? Ada 2 perkara lah. Pertama sekali, adakah akhlak ada kaitannya dengan keturunan atau bangsa? Umpamanya bangsa Jepun berakhlak disiplin yang tinggi. Begitu juga akhlak Rasulullah SAW ada kaitannya kaum Quraisy dan berketurunan pula turun-temurun dengan Nabi Allah Ibrahim AS yang tinggi akhlak mereka. Dan lagi satu, tadi ada sebut tentang jemaah yang tak berakhlak di masjid. Bagaimana pula dengan ustaz agak kasar
apabila berceramah di masjid. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan. Syed Abdullah Osman bertanyakan dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan adakah akhlak itu ada kaitannya dengan keturunan, kata Tuan yang bertanya sebentar tadi. Dan yang kedua berkenaan dengan, kalau tadi kita sebut jemaah yang tidak berakhlak, tapi kita menyebut pula kali ini berkenaan dengan penceramah ataupun ustaz yang mengajar dalam keadaan garang dan mungkin sedikit tidak beradab. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Cantik apa Syekh Abdullah Syed Abdullah Osman. Syed lah. Ini abang ni askar aku tengok. Salam. Dia jawab pun Mak Badal. Mak Badal tu bang. Waalaikumsalam. Tu Mak Rik Lisukun. Okey, baik. Persoalan yang cukup baik kan. Dan mungkin kita dengar, saya ambil soalan yang kedua lah kan. Yang kedua dulu. Ceramah ada yang Kelantan kata backing backing bengi cengeng dan sebagainya. Satu yang pertama, persepsi orang yang menerima persepsi orang yang menerima. Mungkin kita ni kita sentimental punya value kita sentimental kan. Lagu pun lagu kita lembut kan. Lagu-lagu ataupun kita ni jenis metafora punya orang, sastra punya orang bersama ombak laut Cina Selatan. Oh, jenis tu Kulakarkan bicara cintaku padamu. Contoh yang kan. Jenis tu. Ada satu lagi, aku suka kat engkau lah, aku nak kahwin dengan kau. Ada juga yang macam tu kan. Mana dia kasar kan. Ada yang jiwa lembut bila dengar ada yang ceramah tu cara kasar dan sebagainya, maka dia rasa benda tu kasar. Itu persepsi yang kita terimalah mungkin. Yang kedua, bahasa kasar. Bukan kasar dari segi kuat, lantang semua. Bahasa kasar yang digunakan oleh penceramah sebagai contoh kurang hajar, menatang atau gila, lahabau, macam-macam perkataan yang digunakan pakai yang menyebabkan audien ataupun ahli jemaah tidak selesa. Tidak selesa lah dengan ucapan, dan pula hukum yang disebut tu kena pada orang. Maksudnya dia menyebut nama orang keburukan seperti si Fulan bin si Fulan. Alah, siapa tu? Si Azrin lah, si Da'i tu muka handsome tapi tak kahwin, sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Dah kahwin belum? Belum, Ustaz. Contoh lah, betul lah tu aku bagi contoh. Sebagai contohnya begitu. Maksudnya dia direct kepada orang. Itu tak betul. Itu kita akui. Kalau ada yang direct sebut nama orang dalam ceramah dia, tak betul. Rasulullah pun tak pernah kata macam tu. Hatta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu khalayak jamaah sedang berkuliah, Nabi berkuliah, tiba-tiba bau sesuatu yang durak. Durak ni maksudnya kentut. Ada sahabat yang tutup hidung. Kalau kita ni menatai mana kan, marahlah kan siapa yang kentut. Rasulullah kata siapa yang makan unta, daging unta, sila berwuduk. Sebab kalau Nabi biarkan, sudah pasti kalau Nabi tanya siapa yang kentut tadi, sudah pasti ada yang kat tangan kan, sebab baginda Rasul dia tanya. Tapi nak jaga muruah dia sebab malu ni, buang depan orang ramai ni malu kan. Maka siapa yang makan daging unta, silakan berwuduk. Maka dengan Rasul SAW sendiri, semua sahabat pergi berwuduk. Akhir sekali tak tahu siapakah yang mengeluarkan angin di khalayak ramai. Itu akhlak. Begitu indahnya akhlak baginda Rasul SAW. Jaga hati. Maka dalam ceramah, sebab saya sebut tadi, kadang-kadang baginda Rasul ini dia menekankan perkara yang penting, diulang 3 kali. Ada perkara yang perlu bagi izar, peringatan, wa'id, janji Allah, syadidul iqab, dia tak boleh lembut. Tak boleh. Dia kena kasar di situ, tapi jangan menyebut nama orang. Innallaha sari'ul hisab, innallaha syadidul iqab. Allah itu apabila dia iqab hamba-Nya, dia akan mana di situ ada penekanan. Mana segi kalau kita belajar pidato pun ada tempat yang tinggi, ada tempat rendah. Macam buka pantun, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Sudah lama aku cari, mana nak sama si Da'i Azrin seorang. Contohnya, rima akhir mesti sama. Dia punya SOP untuk jadikan pantun tu. Begitu juga dengan ceramah tadi, ada perlu penekanan, maka dia perlu tekan. Ada perlu yang lembut, dia perlu lembutkan. Itu kaedah dia lah. Itu kaedah dia. Mungkin Tuan Syed mungkin maksudkan tadi, kalau adanya sekiranya ada yang jenis sebut nama tak sesuai, saya sebut sendiri. Saya sebagai penceramah da'i juga. Kalau ada yang sebut nama orang adalah satu benda yang amat tidak sesuai. Kalau kita sebutkan mention nama orang tertentu di situ, sebab dia boleh mengaibkan, menjatuhkan muruah dan sebagainya. Sedangkan Islam mengajar kita untuk menutup aib. Siapa menjaga aib sahabatnya dunia, Allah akan tutup aibnya di hari akhirat. Soalan yang kedua kita akan jawab sebentar nanti.
insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz berkenaan dengan pencerahan soalan yang pertama tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak mendidik ataupun nak memberikan nasihat dan juga pencerahan Yang dalam pertama keturunan ya. Betul. Yang soalan pertama dia berkenaan dengan keturunan. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang masih setia pada pagi ini menyaksikan sehingga ke penghujungnya, insya-Allah mudah-mudahan beroleh sesuatu manfaat yang boleh dijadikan sebagai bekal untuk kita merubah diri kita menjadi seorang yang baik akhlaknya. Okey, kita nak menyambung perbincangan kita dengan kita nak jawab soalan yang kedua daripada Tuan Said Abdullah Osman sebentar tadi. Ada dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan akhlak, adakah kaitan dengan keturunan? Jika dahulu keturunannya baik akhlaknya, maka benarkah akan sampai kepada generasi yang seterusnya? Jadi jom kita dengarkan pencerahan dari Al-Fadil Ustaz. Jom, silakan. Iman tak dapat diwarisi. Iman itu keimanan, apa sebagainya tidak dapat diwarisi. Sebagai orang kata akhlak baik dan sebagainya itu bukan keturunan. Juga bukan keturunan. Bukan keturunan lah. Mana baka keturunan yang baik itu ada. Tapi akhlak ini ataupun adat ini boleh kita belajar. Betul. Satulah maksudnya kalau dia keturunan itu baik itu insya-Allah. Tapi ada juga yang sejarah Islam ni ajar kita yang baik-baik. Contohnya Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi ayahandanya lain. Anak Nabi Nuh AS dan isterinya lain pegangannya dengan Nabi Nuh. Maksud itu semua tu sejarah-sejarah itu sebagai pembuktian bahawasanya adab, akhlak, iman dan sebagainya itu perlu diajari, bukannya dipelopori secara keturunan ataupun baka sebenarnya. Kalau Tuan Said Abdullah tadi pun tanya mengenai orang Jepun, kenapa dia beradab dan sebagainya. Maka daripada awal lagi, daripada kecil lagi, sebagai contoh mudah yang saya sebut tadi sebagai sedekah kan, sedekah. Kita mulakan dengan kecil, kita ajak anak kecil kita setiap kali nak pergi ke Masjid Surah, selepas ni lah kalau dapat pergi, kita bagi dia setiap hari Jumaat, kita bagi dia RM1. Adik, Angah, Alun, RM1 seorang. Ayah RM5 sebagai contoh. Ataupun ayah RM2. Campur-campur dia RM5. So, setiap kali pergi ke Masjid Surah, dia akan terbiasa daripada kecil lagi. Sebab itu, Nabi ajak, adibu auladakum, adabkanlah anak-anak kamu. Satu lagi kata, alimu, ajarkan anak-anak kamu. Ajar tu ajar akhlak. Dan ajar akhlak. Kalau anak melentur buluh, biarlah daripada rebung. Bila dah kerah Mekah macam kita ni baru nak melentur, dia payahlah kena bakar, kena layer, pakai laser dan sebagainya. Tapi kalau daripada awal lagi kita boleh bentuk dia akan ikut acuan kita. Sebab kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanahu aw yumajjisanahu aw yunassiranahu. Maka setiap yang dilahirkan maulud itu dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih seperti baju putih ni. Maka yang mencorakkannya sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi itu bapaknya. Jadi adab, akhlak itu diajar oleh bapa dan ayah, sebab ayah dan ibu. Sebab itu orang-orang dulu kata kalau nak berbala ataupun berkelahi suami isteri jangan depan anak. Sebab itu larangan Rasul sebenarnya. Rasulullah SAW larang kalau kita nak bertikar lidah, berkelahi, meninggikan suara suami isteri, jangan depan anak-anak. Jangan. Sebab nanti akhlak itu, isteri lawan cakap suami mengherdik isteri depan anak. Anak-anak akan hilang respek, hilang rasa hormat kepada kedua ibu bapa. Ini menyebabkan dia nanti, bila dia kahwin nanti, ayah aku dengan mak aku dulu. Balah je, tapi aku adik-beradik tak juga sebelah orang. Malah dia pegang benda tu. Dah jadi adab, dah jadi trend dia, tak ada masalah bagi dia. Walaupun benda tu ada dosanya, ada silap dan sebagainya. Maka ajar tadi, bila dia terbiasa, bila tiba-tiba kita tak bagi kat dia, ni nak derma kat surah tak boleh. Dia pegang baju kita. Abah, papa, nak duit RM1. Adik nak buat apa? Nak masuk sana.
kita terlupa, alamak, aku terlupa. Itu adab kita ajar daripada kecil. Dia bukan keturunan, mana kita ajar daripada kecil. Itu mana saya skop yang kecil. Mana yang besar pun sama juga. Seorang bapa untuk mengadapkan anaknya supaya tak isap rokok. Jangan suruh anaknya pergi beli mancis. Ini, Along, tolong pergi beli mancis kat abang. Abang nak isap rokok. Okey, bapa anak kita pun pergi. Tak nak engkar perintah dia. Kita nak ajar dia jadi, tapi Along jangan isap rokok tau. Tapi kita tunjuk teladan yang tak baik. Kepimpinan melalui teladan. Maknanya, kalau kita teladan sebagai pemimpin, tak kira pemimpin rumah tangga, pemimpin negeri, pemimpin negara dan sebagainya, teladan yang baik perlu kita tunjukkan kepada setiap anggota masyarakat, setiap anak di bawah jalan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi, kita tunjuk contoh tadi sebagai negara Jepun atau mana-mana negara sekalipun yang pegang dengan adat susila yang baik, maka dia akan jadi baik sehingga dia jadi satu trend anak-anak di Jepun. Saya dikhabarkan bila berjalan dia ada akan plastik sampah dalam beg dia. Bila nampak saja diajar daripada kecil ambil tu. Maka anak dia akan ambil. Tengok saja daripada kecil lagi dia akan ambil, dia akan masukkan plastik. Kita tak ajar, kita ajar makan rambutan dalam kereta kita buang kat luar. Anak kita, baby kecil dah tengok dah. Oh, ayah makan rambutan, baling. Aku sekarang, aku kecil, aku tak dapat baling lagi. Mesti ayah buat, mesti baik. Anak nampak kecil, mesti baik. Dia tunggu umur dia dah 2 tahun. Ayah makan lagi, sekarang bukan rambutan, musangking. Dia buang juga kat luar. Anak pun fikir, nanti aku umur 7 tahun, aku nak buang juga. Last sekali buang ayah. Itu jadi buang ayah duduk rumah kebajikan. Tak salah bagi anak sebab kita ajar. Ini bukan keturunan, tapi kita ajar benda yang tak baik daripada kecil sehinggalah besar. Kita ajar anak kita menipu. Contoh seorang ibu bapa yang saya sebut ni sebabnya tajuk menipu sebenarnya, tapi ada kaitan dengan ajaran dan keturunan yang sebut dia. Mana dia bukan keturunan. Sebagai contoh, kita kerja, dua-dua kerja. Anak dijaga oleh pembantu rumah, bibik lah kita kan. Tiba-tiba anak kita baru pandai, baru bercakap, Papa nak ikut. Kejap, Nana tunggu sekejap, Papa beli aiskrim lah. Tunggu situ. Anak kita tunggu ni. Kita pun naik motor ataupun naik kereta dengan isteri pergi kerja. Kita tak balik. Dia duduk tunggu aiskrim. Kita janji aiskrim, coklat dan sebagainya dengan benda-benda manisan yang dia suka. Bila balik maghrib, anak dah tidur. Kecil. Menikah umur selepas 6 bulan, selepas setahun. Begitulah hari-hari kita. Nana duduk kejap. Sehingga anak itu terlena di depan gerai rumah. Bibi pun angkat pergi masuk dalam bilik tidur dia. Maka dia terlekat dalam kepala dia, ayah janji aiskrim tapi ayah tak bagi aiskrim. Sampai ke besar, dia kata ayah telah tipu dia. Maka bila dia besar, jangan menyesal kalau anak kita kata, Papa hari ini ada tuition dengan kawan-kawan. Rupa-rupanya dia tengok wayang. Rupanya dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Sebab kita dah tipu dia, kita dah hajar, kita masukkan, rosakkan minda dia dengan penipuan daripada sedari kecil. Maka itu bukan keturunan. Itu ajaran kita, akhlak kita tak betul, menyebabkan orang yang di bawah kita juga tidak betul. Jadi masalah akhlak, adab ini ialah hendaklah kita ajar kita daripada rumah, guru di sekolah, masyarakat setempat. Kesemuanya itu main peranan untuk menjadikan sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sebuah negara, sebuah negara yang disebut tadi sebagai negara, contoh disebut tadi sebagai Jepun yang bersih, istiqamah dengan kebersihan dan sebagainya. Sebab diajar daripada kecil. Maka kita nak jadi baik, tadi kita bermula daripada kecil, insya-Allah kita akan jadi baik. Kalau akhirnya tiba-tiba kita buat yang terbaik, tiba-tiba jadi yang terburuk, maka fatawakkal ala Allah. Serahlah kamu kepada Allah. Kita hantar anak sekolah, kita bagi dia tuition, tiba-tiba dia fail. Itu bukan urusan kita. Ada Allah titipkan, Allah bagi hikmah di sebalik yang kita tidak tahu, bahawasanya anak itulah yang akan jaga kita bila kita tua sebab dia tidak ada pelajaran. Jangan takut anak-anak di luar. Mana kita dah usaha sungguh-sungguh, tapi Allah yang Maha penentukan segala masa depan kehidupan kita, insya-Allah. Baik, dapat difahami di sini akhlak bukan satu aplikasi yang dapat dimuat turun dan disematkan di dalam diri anak-anak kita, sebaliknya patut diajar dan difahami dan ditunjukkan kepada mereka akhlak yang terbaik supaya dapat mereka menjadi seorang anak yang berakhlak kepada khususnya ibu dan bapa mereka. Baik, untuk soalan seterusnya kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan, sama saja. Ustaz ni, aku Radin. Ya. Ya, tuan. Itu Penang Tuan Ilyas ya. Abang-abang. Abang Ya, baik. abang baik, alhamdulillah. Saya di sini ada dua soalan lah. Ya. Ustaz ni. Pertama,
Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kita. Tapi dalam kalangan kita kadang-kadang yang ada yang berilmu, yang disanjungi, berpendidikan tinggi, masih lagi tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, percakapan yang elok. Padahal kita orang yang dididik, pendidik. Mengapakah boleh terjadi sedemikian? Soalan pertama. Soalan kedua pula, vandalisme. Orang yang melakukan kerosakan dengan tangan ni, menconting gambar-gambar di bangunan. Tapi mulut tak bercakap. Cuma tangan yang bergerak. Apakah punca-puncanya ni Ustaz ni? Adakah punca daripada hati yang marah yang kata membuak-buak di dalam hati, dendam, kesumat? Minta penjelasan daripada Ustaz ni. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ilyas. Soalan dua, yang pertama berkenaan dengan mereka yang berpendidikan tinggi ataupun ilmunya tinggi tetapi akhlaknya itu yang diragui, dan soalan yang kedua berkenaan dengan vandalism, bukannya tidak berakhlak dari sudut percakapan dan sebagainya tetapi daripada tingkah lakunya tidak beradab. Bagaimana menyelesaikan dua masalah ini? Jom kita bersama dengan Afadi Ustaz untuk pencerahan. Silakan. Soalan yang pertama tu terkesan kepada saya sendirilah, Rin. Bila orang ilmiah ataupun orang yang ada pengetahuan, ada agama sebagai contohnya, tidak beramal dengan ilmu dia, menyebabkan dia tak ada akhlak. Ilmu ada tapi tidak ada akhlak dengan suami, kalau isteri, kalau suami dengan anak-anak, isteri dengan suami, pasangan masing-masing, dengan masyarakat dan sebagainya. Di sana kita tengok kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasu azaban yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimun la yanfa'uhu bi'ilmihi. Asyaddu azaban yaumal qiyamah, azab yang paling pedih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan pada hari kiamat ialah ke atas aliman, seorang yang alim, orang yang ada ilmu, la yanfa'uhu bi'ilmihi, yang tidak memanfaatkan ilmu yang dia ada. Ilmu dicari, ada dalam buku, mungkin dia hafal dan sebagainya. Tapi akhlak hasil daripada ilmu itu. Amalan daripada situ dia ambil intipati. Kalau inilah kata kapsul ubat. Kalau dia ambil kapsul luar saja tapi isi dalam tak ambil, maka dia tidak akan dapat menikmati apa sebenar hakikat ubat itu. Maka ilmu yang kita belajar, kalau kita tak ambil hakikat daripada ilmu itu amal. Tidak beramal. Maka tak kira siapa. Sebab ada kategori manusia ni disebut oleh Nabi SAW. Ada 3 kategori orang yang menuntut ilmu, bang. Yang pertama, talabu ilmi liyufakhira ulama. Dia nak fakhir. Fakhir ni maksudnya bermegah-megah dengan orang alim. Maksudnya, ni degree, aku degree. Aku master lah, bagi contoh. So, fakhir. Dia rasa nak bermegah dengan ilmu dia. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, liyumariya bihi sufaha. Dia untuk berlumba dengan orang safih, orang yang bodoh, nak menyatakan kau bodoh, aku cerdik. Itu dua. Dan yang ketiga, liyusarrifu wujuhan nasa ilaihi. Yang ketiga ialah untuk cari glamour. Macam da'i Rin. Ada da'i yang tak masuk TV kan? Ada. Ramai tak masuk TV. Tapi Rin kata, tengok kaki lah bro. TV tu. TV 3, TV 9 tu. 2 jam kat TV. Sebagai contoh. Dia ada ilmu tapi untuk kesombongan. Untuk rasa yusarrifu wujuhan nasa ilaihi. Manusia puji dia. Kalau 3 ini ada di hati kita, nak megah-megah, nak tunjuk ke orang aku ni hebat, nak lawan orang yang jahil, ataupun nak lawan sama-sama orang yang alim, maka akhir sekali kata Nabi SAW, ada khalahun nar. Allah campur dalam neraka. 3 yang belajar ilmu akan campur dalam neraka. Orang kata, baik tak payah belajar. Yang tak belajar lagi awal kena sumbat. Sebab kau tak belajar. Yang belajar pun kena sumbat. Yang tak belajar lagi kena sumbat. Jadi yang di luar sana yang tak belajar, yang malas nak tengok, tanyalah ustaz. Ni belajar juga kan? Ini live. Tanyalah ustaz. Yang tak nak belajar. Kalau dia ada urusan tu lain cerita lah. Ada urusan. Tapi tak nak. Saja-saja tak nak. Dia tengok, itu kat lain. Tengok gelik-gelik lebih baik daripada ni. Jangan. Yang ni lebih baik. Jadi kalau kamu belajar pun dalam 3 kategori ni, dalam neraka, apatah lagi yang tak belajar. Maka orang yang alim tadi, yang tidak beramal dengan ilmu dia, asyaddu azaban yaumal qiyamah,
akan diazab dengan seazab-azabnya. Sebab apa? Sebab tadilah macam apa ni Tuan Haji Ilyas tanya tadi kan. Akhlak tak ada. Ilmu ada. Master, PhD tapi tak ada akhlak. Tak ada akhlak dengan orang, tak ada akhlak dengan Allah. Kita nak tengok dia. Bagi contoh hisap rokok kan. Saya minta maaf sebutlah. Walaupun dia masih lagi ada yang kata makruh, ada haram. Tapi saya nak ingatkan, saya minta maaf Saya minta maaf Pak Ustaz, Pak Kia di luar sana. Saya minta maaf banyak-banyak kalau terasa. Kalau kamu nak isap rokok sekalipun, jangan isap depan orang ramai. Betul, ikhlas saya cakap. Kalau kamu nak kencing berdiri sekalipun, jangan kencing depan anak. Aku tahu kamu masuk dalam tandas, kamu kencing berdiri juga. Tapi tutup sebagai nak jaga supaya tidak jadi fitnah agama. Jangan jadi fitnah agama. Takut nanti kita jadi fitnah kepada agama. Tu ustaz tu buat. Tu kiai tu buat. Jadi inilah akhlak. Jadi, itu hipokrit. Aku tak nak hipokrit. Bukan. Dia akan jadi fitnah kepada agama. Orang kata, alah ustaz pun buat. Takkan kita kau alim daripada ustaz pula dah. Kita jadi satu fitnah. Jadi ingatlah orang-orang yang alim dengan ilmu dia, adalah kamu berakhlak. Sebab akhlak itu mencerminkan kita. Mencerminkan zahir kita terlahir daripada batin. Saya nak katakan Azrin ni cantik ke hebat ke apa, hati daripada hati saya. Kalau hati saya kata, tak lah. Maksudnya perbuatan zahir itu lahir daripada hati. Hati nurani kita sebenar untuk melahirkan dia. Jadi saya serulah diri saya sendiri dan yang lainnya, ilmu yang kita ada itu cermin kepada akhlak kita. Mana akhlak yang kita ada, budi bicara kita dan sebagainya, itu mencerminkan sebenar kita ni orang yang ada ilmu ataupun tidak. Ataupun ilmu kita Allah terima atau tidak. Amal kita Allah terima atau tidak. Kalau kita ilmu banyak tapi bercakap masih lagi kasar, menyumpah seranah dan sebagainya, cari lagi ilmu, tambah lagi. Supaya dengan ilmu itu dia dapat memutus dan memotongkan jaringan-jaringan jahat hati kita. Dengan ilmu tadi. Mana memotong, bukan setakat jaringan virus corona ni, tapi jaringan nafsu-nafsu yang jahat itu boleh diputuskan dengan belajar. Akhir sekali kita akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seabdi-abdi hamba. Itu sifat kamu. Ingat baik seabdi-abdi hamba. Iaitu sifat hamba, dia tidak akan pernah protes apa yang diberitahu oleh majikan dia. Maka kamu sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kamu tidak akan protes apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Itu maksudnya seabdi-abdi. Yang kedua soalan tadi? Vandalism. Sedikit ringkas. Jom. Vandalism? Berkenaan dengan vandalism. Tapi Ustaz, untuk soalan vandalism tu, kita akan nak fikir lain pula tu. Ya, untuk kita bawa untuk sambungan 30 minit di TV9 dan kita nak berakhir di sini dahulu Ustaz. Untuk Tanyalah Ustaz di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, bersama untuk sambungan 30 minit di TV9 untuk kita kupaskan lebih menarik berkenaan dengan sempurnakanlah akhlakmu. Baik, untuk kita meneruskan perbincangan kita, kalau sebelum kita berehat tadi kita menjawab persoalan dari sahabat kita yang bertanya berkenaan dengan bagaimana mereka yang belajar tinggi, banyak ilmunya, hebat dalam ilmunya, tetapi akhlaknya pula tidak dijaga dengan baik dan menjadikan fitnah pada agama. Dan yang kedua berkenaan dengan soalan tentang vandalism, yang mana bukanlah tidak berakhlak dari lisan tetapi dari anggotanya. Bagaimana untuk kita memberikan pencerahan berkenaan dengan persoalan ini? Mari kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahannya. Silakan Ustaz. Ya, apa vandalism? Vandalism. Buat jahat dengan perbuatan. Biasa ini saya nak relatekan dengan
jahat dengan mulut biasa kan, dengan mulut buat jahat kan. Dengan perbuatan macam tak ada apa. Macam tak ada kes ni sama jugalah. Mungkin kita nampak buruknya dengan perkataan kita sumpah serana orang, tapi waktu yang sama perbuatan kita tak dicontin sana contin sini, khianat harta awam, public pun dia tak ada dan sebagainya dan sebagainya. Saya nak mengkait juga dengan membawang menggunakan isyarat. Dia conteng di dinding batu. Itu Ini conteng guna isyarat. Contohnya kita biasa orang duk membawang ni dia akan sebut tu Azrin tu kuih dia patut dah kahwin dia anak. Dia mengumpat lah kan. Mulut becok, mulut jahat kan. Tapi ada mulut yang tak jahat, tapi perbuatan dia. Orang tanya, siapa yang duduk kawasan kita yang kau cakap tu nampak pakai segok dia, pakai ketak dia, pakai begini-begini. Aku bab-bab mengumpat aku tak nak. Aku dengar tanyalah ustaz, aku mengumpat orang membawang pun aku tak nak. Tak betul kat mana rumah dia. Aku tahu lah kawasan ni kau apa. Dia menggunakan isyarat mulut, tak cakap apa-apa tapi ke depan kemudian ke kanan. Maksudnya rumah ni di depan belah kanan. Kalau dia pejabat, meja ke depan, meja ke kanan. Orang tahulah itu isyarat. Maknanya sama juga dosa dia. Sama juga kesnya kalau kita suka membinasakan apa orang dan sebagainya ataupun harta awam dengan mulut ke dengan apa, sekarang dia melepaskan geram dia melalui tangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah rakam lama dah dalam suratul Rum ayat ke-41 yang kita bacakan tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Maknanya tangan-tangan manusia yang menzahirkan kerosakan di muka. Itu tak ada akhlak. Kalau kamu tak sukalah kepada apa-apa jua sekalipun, kepada majikan ataupun kepada pemerintah, tak kisahlah, itu kau punya hal. Tapi kita ada ruang lingkupnya yang ada sebagai sebuah negara yang demokrasi berparlimen. Kita ada kaedah mengundi pilihan raya dan sebagainya. Kenapa kita nak lepaskan tempat yang saya ingatkan tadi dia tulis perkataan yang sebagai iklan dan sebagainya. Saya ingat saya duduk di masjid dulu, banyak di iklan-iklan di tembok-tembok itu al-Islam huwal hil. Islam itu sebagai pengubah ataupun sebagai penyelesai masalah. Banyak dah dibahas-bahas sebagai contoh. Saya ingatkan begitu tadi. Kalau itu sebagai iklan yang dibayar itu lain cerita, ataupun dilukis dengan penuh dengan penghayatan dan sebagainya. Tapi kalau dia conteng yang tidak ada guna dan tidak ada manfaat langsung dan merosakkan harta, hukumnya tetap haram. Hukumnya adalah tak haram walaupun kita seorang yang seni dan sebagainya, tapi itu bukan tempat itu untuk melepaskan apa ni ketidakpuashatian dan sebagainya. Kecuali memang tempat itu dikhaskan untuk siapa saja nak melepaskan geram, inilah temboknya. Kau pergi lepaslah situ. Kau buatlah tanda tangan, kau tak setuju ke apa benda, tulis kat situ. Daripada situ orang akan boleh baca bahawasanya kawasan kampung kita tak suka rupanya ada jambatan dua sebagai contoh, ataupun tak suka ada culvert, ataupun tak suka bla bla. Sebab kita ada ruang satu tembok situ khas. Itu kalau ada yang khas, dikhaskan oleh PBT, pihak berkuasa tempatan, maka itu tak ada menjadi masalah. Tapi kalau tidak, tempat yang dibenarkan, tempat yang dilarang, hukumnya adalah haram, lagi berdosa. Itu menunjukkan orang itu tidak ada akhlak dan tidak berakhlak pada diri dia, pada masyarakat dan juga pada agamanya. Wallahu a'lam. Vandalism, melakukan kerosakan dengan tangan mereka yang mana menyebabkan habis segala apa benda yang telah ada, rosak dan tidak dapat diguna lagi, haram hukumnya, dan elakkan daripada melakukan perbuatan yang tidak berakhlak seperti itu. Baik, okey, untuk soalan seterusnya di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pembersih, tetapi mengapa sebagai umatnya kebersihan itu tidak dititik beratkan? Sebagai contoh, ada ahli karyah masjid yang sewenang-wenangnya meludah di kaki lima masjid dan ada juga yang meludah keluar dari jendela. Akhlak buruk ini jika terlihat oleh non-Muslim akan mencemarkan nama baik Islam itu sendiri. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Puan Mazni Hasan untuk soalan yang saya kira baik juga soalan ini untuk menegur kesilapan mungkin yang ada terlepas pandang berkenaan dengan perbuatan seperti ini, Ustaz. Silakan. Okey, Kak Mas ni, Kak Mas. Selalu tengok juga ni nama-nama dia di dada-dada TV kita kan, soalan WhatsApp dan sebagainya. Baik Kak Mas, dua benda. Satu, al-Islam dinun nasihah, yang keduanya
an-nazafatu minal iman. Dua-dua itulah sandaran kita, iaitu kebersihan sebahagian daripada iman. Bukan separuh minal itu maksudnya kesempurnaan iman kita terletak kepada kebersihan. Kemudian Islam dinun nasihat. Islam tu agama nasihat, menasihati. Sebab itu kita kena selalu ada nasihat. Maka dengan adanya tanyalah ustaz dan sebagainya, maka di antara nasihat-nasihat mutiara kata ada di sini. Begitu juga di taman-taman syurga dekat-dekat dengan rumah kita, di surau, di masjid dan sebagainya, ada sahaja taman-taman syurga yang dihidupkan dan sebagainya. Maka di situ adanya nasihat-nasihat. Sebab itu kita perlunya setiap hari kena ada nasihat. Kena ada orang bagi tahu, kena ada orang intabih, orang ingatkan kita. Kalau tak ada orang ingatkan kita, maka kita akan terlupa. Sebagai contoh mudah, sekarang ni semua e-elektronik kan. Hatta kita beli tiket kapal terbang pun dengan e-elektronik dan sebagainya. Kita check in pun daripada rumah dan sebagainya. Tetapi kenapa di kaunter itu masih lagi ada peringatan? Ada lagi tulis itu penerbangan ke Dhaka bermula jam sekian. Ada di gate sekian. Cancel dan sebagainya. Selepas itu para perempuan Tuan Azrin diminta ke balai berlepas dengan kadar segera. Kita akan lepas bentar lagi. Kenapa perlu diingatkan? Walhal dah diingatkan berkali-kali ingat. Maknanya tempoh terakhir sebelum kematian dia naik kapal terbang. Maksudnya sebelum dia mati. Sebelum dia berlepas itu dia ingatkan sekali lagi. 10 minit sebelum pintu ditutup, dia akan panggil nama Tuan Azrin, sila ke balai berlepas kerana kita nak berlepas sebentar lagi. Mana ingat dan diingat. Walhal kita dah tahu, tiket dah beli, kita dah check in, semua dah ada. Kenapa? Sebab nak diingatkan. Maka begitu juga manusia ni kena sentiasa diingatkan. Sebab tu saya pelik kalau dalam sebulan orang tak pergi mendengar khutbah, maksudnya tak pergi dengar tazkirah. Padahal setiap minggu dia kena pergi dengar sebagai contoh. Kecuali musim sekarang ini terpaksa. Maka dalam keadaan keterpaksaan itu, maka kita setiap hari mesti dengar ada orang yang ingatkan kita. Setiap hari. Sebab tu saya kalau di seorang masjid saya kata belajar Quran berapa kali seminggu? Sekali sebulan. Sekali sebulan tak ingat apa-apa. Sekali sebulan tak dapat apa-apa. Hanya dapat peringatan masa tu je. Dia kena hari-harian. Sebabnya kita tengok contoh mudah. Saya selalu bagi analogi ini kepada budak-budak di sekolah, anak-anak sekolah. Jalan yang kita lalu, jalan rumput, kalau kita lalu hari-hari, walaupun kita beratnya 50 kilo sahaja, naik basikal kayuhnya, tapi hari-hari pergi dan balik, akhir sekali rumput itu akan mati dan akan menjadi satu laluan untuk kita sebenarnya. Akan jadi laluan. Berbanding dengan kita gunakan steamroller tu, yang gelek jalan tas. Sekali dia lalu je, rumput itu beranak sekejap, lepas tu besok dia akan tumbuh balik. Dia akan hidup subur balik. Berkelainan dengan hari-hari. Begitu juga nasihat itu mesti hari-hari. Nasihat dan juga nasihat. Bila nasihat dan kita buat amalannya ialah melalui teladan. Pada awal tadi, maknanya kebersihan sebagai contoh. Maka contoh Kak Mas tadi mengenai di masjid dan sebagainya. Sebab kita nampak penjurusan kita orang Islamnya di masjid lah. Kenapa di masjid kadang-kadang saya minta maaf lah, saya bila kita bergaul, saya di Mesir bergaul dengan orang Masihi dan sebagainya, kita pergi ke gereja, dia tengok, kita bukan nak bandingkan antara kebersihan dia dengan kita, tidak, tetapi kenapa orang ni boleh mengamalkan kebersihan dan sebagainya, kerana dia menghayati aku dalam keadaan bersih. Maka orang Islam ni lebih lagi naklah merasakan kalau aku bersih, orang akan suka kat aku. Kalau aku wangi, orang akan suka kat aku. Kita kena ambil pendekatan, aku nak bersih, aku nak elok. Sebab dengan kebersihan itu menyebabkan aku ini terhindar daripada coronavirus. Sebab itu sanitize dan sebagainya. Sebab nak bersih. Asalnya gitu. Maka Allah tunjukkan sekarang, oleh kerana kamu tak amal apa yang Nabi ajak, an-nazafatu minal iman. Nah, sekarang kamu 9 masa kena ada sanitize, kena sabunkan tangan. Sebab daripada awal lagi kamu tak bersih. Kamu tak beramal dengan agama, tak beramal dengan apa yang sepatutnya kamu amalkan, iaitu kebersihan sebahagian daripada kesempurnaan untuk hidup kita sebagai iman kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan nasihat menasihati di antara satu sama lain, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sabarlah, nasihat bagi tahu dan bagi tahu, insya-Allah melalui iklan, melalui kaca TV, melalui Tanyalah Ustaz dan apa jua metod untuk ajar dan ajar, asuh dan asuh, didik dan didik, insya-Allah kita akan lama-kelamaan kita akan jadi satu habit kita untuk jadi orang yang pembersih, tidak balik makanan keluar daripada tingkap rumah, daripada kereta dan sebagainya, insya-Allah. Jadilah yang bersih dan orang akan selesa bila mana bersama dengan kita. Itu akhlak yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di talian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan, siapa di sana? Saya Pak Zainal di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Apa khabar Ustaz dan Pak Da'i? Zainal. Sihat. Nampak tak Ustaz ni?
Saya nampak. Nampak? Pakai Alhamdulillah. baju maritim, kapten maritim. Aduh, hebat. Kalau darat tu, kenal pangkat dia tu. Iya. Soalannya Pak Zainal. Ya. Soalannya. Soalan macam ni, Ustaz dan Dai, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Ya. Masa PKP hari itu banyaklah orang bagi ni bantuan kan. Ya, ya. Bantuan siapa yang tak nak kan. Tapi cara bagi bantuan tu, kan, datang jerit bagi salam. Seolah-olah macam tak ada apalah kan, tak ada adab tak ada. Jadi terjerit-jerit apa hal dia panggil terjerit kan. Ya, ya. Dia bantuan persendirian lah kan. Saya bukan minta tapi dia datang dia terjerit dengan anak cucu dengan hantar barang kan. Okey. Tadi saya malulah orang kiri kanan mendengar seolah-olah saya ni minta bantuan tak minta tapi syukurlah dia hantar tipe terjerit. Ya. Lagi satu pula bangsa asing kan. Ni Ustaz dan Dai. Ya. Dia marah-marah. Mana Mas Zainal? Saya apa hal orang rumah semua takut. Rupa-rupa apa NGO nak bagi bantuan. Pada bantuan tu bukannya dapat banyak mana pun berbulan nak menunggu tapi dia ada macam terhina diri saya ni Ustaz dan Dai. Jadi sampai sekarang saya ingat kalau nak bantuan bagilah nombor telefon tu ada bagi tahu saya akan tunggu kan. Ini tidak terjerit. Soalan Ustaz itu beradab ke tidak Ustaz? Terima kasih Ustaz dan Dai ambil panggil Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Zainal. Juga dua soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Yang pertama berkenaan dengan bagaimana tadi mereka yang datang dalam keadaan terjerit-jerit dan sebagainya, dan yang kedua nak berikan bantuan tetapi tidak dalam keadaan yang beradab dan berakhlak. Untuk mengetahui bagaimana jawapannya dan pencerahan sebentar lagi kita akan berikan kepada anda. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perhatikan adab anda dalam 3 keadaan. Yang pertama, lihatlah bagaimana wajah anda ketika mana bersua dengan mereka yang berada di hadapan anda. Yang kedua, perhatikan lisan ketika mana bertutur dengan sesiapa sahaja. Dan yang ketiga, perhatikan tingkah laku anggota badan kita ketika mana kita melakukan sesuatu perkara. Jika lengkap 3 ini, maka layak dipanggil sebagai mereka yang berakhlak. Baik, sidang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita dengan kita nak jawab soalan dari Pak Zainal sebentar tadi yang bertanyakan soalan berkenaan dengan situasi diceritakan ada mereka yang datang menghulurkan bantuan, memberikan sumbangan tetapi dalam keadaan cara itu tidak beradab dan berakhlak, memanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan ataupun menghantar barangan dalam keadaan yang tidak mendatangkan keselesaan kepada tuan yang berada di rumah ataupun mereka yang menerima bantuan tersebut. Dan jom kita dengarkan pencerahan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nik. Silakan. Baik, Pak Zainal. Pak Zainal jadilah seorang yang pemaaf. Bahawa akhlak yang paling baik, jadilah orang yang pemaaf. Mungkin di sana ada kesilapan lah, sebagai contoh. So, contoh kita tengok semua contoh. Si baik tak jatuh Ustaz. Contoh, itu contoh. Ya, contoh. Mana saya beri sesuatu kepada Hazrin dalam keadaan saya lempar. Saya beri. Betul. Hazrin akan terima. Tetapi hati Hazrin sebagai penerima, bagaimana dengan pemberian Ustaz cara balingan tadi? Betul. Adakah
Adakah kamu selesa dengan pemberian itu? Belum tentu. Belum tentu. Maksudnya tidak akan selesa. Maka siapa jual, tak kira lah NGO ke personal ke peribadi dan sebagainya, kita ada adab dia lah. Mana kita bagi itu dengan hati, kita nak bantu dia sebab kita tahu Pak Zainal lah seorang yang OKU penglihatan. Saya bergurau dengan dia sebab selalu dah bergurau dengan dia kan. Dia OKU, lebih-lebih lagi dia cepat sensitif dengan apa juga keadaan dan sebagainya. Jadi di luar sana siapa jua, tak kira dengan Pak Zainal, siapa pun, sama ada orang itu OKU ataupun tidak dan sebagainya, sebagai orang yang beradab, orang yang berakhlak, jaga akhlak kita ketika hubungan kita, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kalau kita tak boleh nak hormat orang, macam mana orang nak hormat kita? Kalau kita bagi orang cara lempar, tak mustahil suatu hari nanti orang akan lempar juga barang kepada kita. Maka begitu juga. Kalau kita dalam keadaan suasana itu, maka gunakanlah bahasa yang baik dan sebagainya. Contohlah, tak perlu dengan nak pekik dan sebagainya. Maka cukuplah Nabi bila dia beri salam kan, bila dia beri salam kepada satu, saya lupa lah, Ummah Iman kalau tak silap saya, dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tak jawab. Sahabat tak jawab. Kemudian Nabi bagi salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan rumah. Nabi tak jawab lagi. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah tuan rumah tu jawab. Maka dia tanya Rasul, adakah kamu tak dengar aku bagi salam tadi? Sebenarnya aku dengar ya Rasul. Cuma yang pertama tu aku harapkan doa engkau kepada aku. Sebab salam itu doa. Assalamualaikum. Itu salam sejahtera atas kamu. Apatah lagi engkau kekasih Allah yang mendoakan aku. Maka aku seronok bila dengar daripada engkau kali yang kedua. Sebab itu kali yang ketiga baru aku jawab. Kerana selepas 3 kali kamu akan beredar daripada rumahku kalau tidak dijawab. Mana maksudnya kita gunakan apa yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi rumah orang sebagai contoh. Janganlah kita kalau selain pintu dia terbuka ada gerai je, jangan kita buka selok langsir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang itu mungkin berkemban, orang itu tak tutup aurat kau. No, itu bukan Islam. Islam dia kalau kita perlu sekarang telefon ataupun kita WhatsApp dan sebagainya, atau perlu ketukan ataupun loceng. Tak. Assalamualaikum. Senyap. Kita bagi peluang dulu. Mungkin dia sengak dalam tandas kan. Terdiam kejap. Ketuk lagi. Tap. Assalamualaikum. Tak ada juga. Tunggu kejap. Kali yang ketiga, Assalamualaikum. Sekiranya tak ada juga, kalau perlu pesanan suara dan sebagainya, kita tinggalkan. Kalau barang itu tidak berharga dan sebagainya, boleh kita tinggalkan di hadapan rumah dengan meninggalkan sedikit pesan dan sebagainya. Itu kaedah Islam yang diajar. Faham. Maknanya tak perlulah dia memekik, melolong dan sebagainya. Jadi pada anggapan saya lah, mungkin suasana di kampung mungkin, wallahu alam, kebiasaan dia terbiasa macam tu. Terbiasa memekik, melolong ni terbiasa. Macam lembu tak ditambak tu dah terbiasa di kampung tu, maka dia tak jadi kesalahan. Sebab semua lembu pakat lepas, semua pergi makan padi orang. Gili-gili makan. Tak ada masalah sebab reda meredai. Maka begitu juga mungkinlah Pak Zainal ya, mungkin suasana di kampung tu memang suasana memekik. Oh Pak Zainal, dah makan ke belum? Mungkin. Tapi bagi suasana yang lain, mungkin tak sesuai. Macam saya kan, saya balik daripada Mesir, kawan balik daripada Jordan. Kita tak jumpa hampir 20 tahun. Bila jumpa, saya mengajar, terjumpa dengan dia. Bila jumpa tu kita, yalah, orang Kelantan kan. Bahasa sumpahan dia tu, saya jumpa di Johor. Saya jumpa, menatang ni lama tak jumpa, mana kau pergi, mampu kau. Bahasa tu, bahasa yang agak kasar lah bunyinya. Bila kawan-kawan saya Johor, dia pun tengok kat saya. Bila balik rumah sewa, masa tu saya bujang kan. Dia kata, macam tu ke? Dia kata, Ustaz cakap macam tu. Menatang kat kawan Ustaz. Kawan Ustaz pun menatang beruk sebut kat Ustaz. Macam tu kan. Saya pun terfikir, ya Allah. Atau itu bahasa yang paling baik lah. Kalau di Kelantan, beruk dengan tuan dia tu baik. Maknanya, itu bahasa biasa. Bahasa sapaan, lahabau macam orang Melaka guna pakai itu, maksudnya bagi dia tu tidak ada makna apa-apalah. Bagi dia satu sapaan yang baik bagi dia. Tapi suasana ketika itu tidak bi'ah dia tu tak sesuai di situ. Maksudnya begitulah. Jadi suasana yang Pak Zainal ceritakan tadi, kalau di kampung tu dah biasa pekik, lolong tu tak jadi masalah lah. Tapi kalau tak biasa, mungkin pada ketika itu kita pun tengah serabut otak, kepala dan sebagainya, tiba-tiba orang mari pekik, lolong. Oi, mana tuan rumah? Tak ada ke kat rumah? Kata nak gula, kata nak garam. Ni tak ada pula. Menyusahkan orang. Itu tak sesuai lah.
Jadi siapa yang nak bagi sesuatu kepada orang, bagilah dengan hati. Kerana kalau kita bagi dengan hati, orang akan terima dengan hati. Bagi isteri, kalau dia masak dengan hati, insya-Allah anak-anak akan makan sampai tak basi. Suami akan makan dengan berhati-hati, dengan penuh dengan hati. Bukan berhati-hati beringat, maka makan dengan hati-hatinya sekali makan. Insya-Allah kerukunan rumah tangga itu akan ada. Begitu juga dalam masyarakat kalau kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan bila mana kita mendengar tentang kisah Pak Zainal sebentar tadi, mungkin kita nak dengarkan sedikit dari Ustaz dan kita nak tanya berkenaan dengan bagaimana mungkin ada dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak ketika mana memanggil orang lain dan ketika mana kita dipanggil, bagaimana akhlak kita menerima panggilan tersebut. Silakan Ustaz. Baik, sebaik-baik panggilan itu ialah panggilan yang disukai, yang disukai. Contohnya Azrin, apa yang suka orang panggil. Sebab itu kalau pasangan, saya suka sebut pasangan ni sebabnya bila seorang itu berkahwin lepas akad nikah, saya tolong ingatkan yang belum berkahwin dan yang nak berkahwin lagi. Kena ingat juga yang nak kahwin lagi kan. Yang belum kahwin, yang nak kahwin lagi. Selepas akad nikah tu janganlah tergesa-gesa nak batalkan sembahyang. Boleh nak batalkan. Lepas ni kau nak batalkan, nak lembek ke boleh. Tak ada masalah. Tapi selepas akad nikah, sembahyang sunat akad nikah dahulu. Kalau isteri boleh sembahyang, sembahyang sunat akad nikah dulu. Ambil sunnah dia. Ambil sunnah. Sebab dia tak akan datang dah lepas ni. Sebab kamu nak kahwin pula kali kedua, belum tentu lagi. 20 tahun, ustaz dah 20 tahun kahwin, tak kahwin lagi kali kedua. Kali ketiga apatah lagi. Maksudnya, itu je ada peluang. Selepas kahwin, sembahyang sunat, selepas kahwin. Tak berlaku dah. Orang yang akikah, tahnik anak, umurnya 7 hari. Sekali tu je dalam umur hidup budak tu. Sebab tu saya kata tak payahlah kamu nak sibuk nak berendu-rendu, nak panggil pak mertua datang daripada Sabah Sarawak baru kau nak tahnikkan dia, nak akikahkan. Tak. Pada hari ke-7, Nabi kata, Yaumus Sabi'. Hari ke-7 sebab dia datang sekali je dalam umur dia. Ustaz tak sempatlah ustaz, nak akikah duit tak ada. Masa bini kau nak mengandung, kau tak kira 9 bulan 10 hari. Kalau lah sebulan kau simpan 100, 9 bulan dah 900. Dah cukup lah untuk kambing seekor. Tak mampu di sini telefon kat Mekah. Kat Mekah 350 je sebagai contoh. Sebab apa? Sebab saya nak masa sunnah, masa tu juga. Jangan kita pergi ke lain. Maksudnya, yang diajar tadi tu ialah waktu itu saja. Jadi waktu tu. Kat mana tadi? Panggilan. Panggilan tadi. Panggilan yang baik. Saja tengok takut Azrin tu terpegur ni, takut terlupa. Masuk panggilan, kesesuaian dia. Rin suka panggil apa? Sebab tu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia memanggil Aisyah, dia panggil dengan Humairah. Kuda dia ada nama dia. Kucing dia ada nama dia. Pedang, perisai, semua barangan Nabi itu ada nama dia. Sebab Nabi ni suka memanjakan dia. Maknanya panggilan orang tu dengan panggilan yang paling baik, dengan panggilan yang paling sesuai dengan diri dia lah. Kalau kata yang Humairah lah, kalau yang hitam yang sauda, ya wahai yang batu hitam ke apa ke. Kalau dia suka, kalau dia tak suka, janganlah panggilan itu panggilan yang dia tidak suka. Maknanya kita memanggil orang itu dengan panggilan yang menyeronokkan dia dan panggilan yang menyukakan dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua berkenaan dengan bagaimana adab kita menerima panggilan dari orang. Ya, okey. Kalau Nabi SAW, bila orang panggil dia akan terus pusing. Maksudnya, badan dia, dada dia akan terus berpusing menghadap kepada orang yang memanggil. Contohnya, saya panggil, Azrin bukan, ada apa Ustaz? No, bukan macam tu. Tapi, dia akan pusing, dada dia ke semua sekali kepada orang yang memanggil. Itu kaedah dia. Mana kalau anak panggil, ayah panggil anak pun pusing. Ya abah ada apa? Bukannya, ada apa bah? Itu kaedah yang diajar oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu yang menarik untuk kita belajar pada hari ini berkenaan dengan adab ketika menerima panggilan, dan boleh kita jadikan sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan sempurnakanlah akhlakmu. Dan jom kita tutup dengan doa ringkas pada hari ini Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah ya Fatah wa ya Alim, iftah lana futuhal arifin ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang Maha mendengar, melihat. Ya Allah, dengar permohonan kami ya Allah. Kami mohon pada ketika dan saat ini ya Allah, selamatkanlah diri kami, ahli keluarga kami, negeri negara kami ya Allah, minal barasi wal junun wal juzam min sayyi'il asqam, segala penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Amin. Untuk menerima ilmu pengetahuan ya Allah, untuk
untuk beramal dengan ilmu-ilmu ya Allah, dan kami berakhlak, beradab dengan segala adab yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah hidup kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Akhirlah hidup kami ya Allah dengan kalimah suci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dengan ahli panel Ustaz Mustafar Muhammad Suki dengan topik akidah seteguh mana imanku. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.